Okey, jadi cikgu akan sharekan cikgu punya screen. Okay, harap semua dapat lihat screen tersebut. Ada delay sikit sini. Okey. Jadi semua dapat lihat yang ada dekat depan tu, dekat screen tu. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada ubahan songsang kalau dalam buku teks tu lain kalau yang cikgu berikan tadi muka surat 8 Untuk nota ni cikgu kamu boleh sama ada kamu nak print dan tampal dalam buku nota kamu ataupun kamu nak salin pun boleh. Antara dua itulah. Kalau ada printer mungkin boleh print dan tampal saja nota ni dalam buku nota. Ini lebih cepat. Jadi ini ada ubahan songsang. Okey, jadi kita lihat dulu bahagian yang ini. Kita ada ubahan songsang. Okey, ubahan songsang iaitu pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan juga sebaliknya. Hubungan ini ditulis sebagai Y berubah cara songsang dengan X. Okey, dalam bahagian ini kita masih dalam bahagian ubahan yang mana kita masih menggunakan simbol yang macam ikan. Okey. Kalau yang lepas kita pergi pada ubahan langsung. Dia akan tulis macam tu. Y berubah secara langsung dengan X. Yang ini adalah berubah secara langsung. Jadi kita lihat bagaimana kita tuliskan kalau dia berubah secara songsang dengan X. Jadi untuk itu kita terus pergi kepada contoh yang ke-18. Lebih kepada penyelesaian masalah. Dia lebih jelas bagaimana kita nak memahami bahagian tersebut. Okey, contoh 18. Dia beri X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika A, Y berubah secara songsang dengan X. Yang ini perkataannya, berubah secara songsang. Kalau yang lepas dia berubah secara langsung. Yang ini berubah secara songsang. Bila dia cakap berubah secara songsang, jadi cikgu bertuliskan kat sini kat sebelah kanan. Jadi cikgu tulis Y, pasal setiap kali kita nak ubah kita kena pasti dulu pemboleh ubah dia. Pemboleh ubahnya adalah yang pertama adalah Y, yang kedua adalah X dekat sini. Jadi Y berubah secara songsang. Bila cakap songsang saja, dia mesti letak di bawah secara songsang dengan X. Letak macam ini. Okey, diletak di bahagian bawah. Itu songsang. Jadi atas ni letak apa? Atas ni letak 1. Jadi Y berubah secara songsang dengan X dia akan tulis macam ini. 1/X. Itu yang ditulis sebagai berubah secara songsang. Contoh yang lain. Katalah dia ada ayat lain. Y berubah secara songsang dengan M. Contohnya, Y berubah secara songsang dengan M. Jadi kalau dekat sini cikgu boleh tulis, kena pasti dulu pemboleh ubah dia, kita ada Y dan juga M kan. Kita ada Y dengan M. Jadi cikgu tuliskan Y dulu, Y berubah secara songsang. Bila cakap songsang, letak per dulu, mesti letak dekat bawah. Itu asal untuk atas letak apa? Letak 1. Jadi Y berubah secara songsang dengan M. Itu cara kita tulis bagaimana untuk ubahan songsang. Okey, harap boleh faham yang ni Okey, selepas itu, selepas kita dah buat yang ini, sama juga macam yang lepas, kita nak dapatkan nilai pemalar kat situ dekat sini. Jadi kita nak hilangkan simbol ubahan yang ini, kita letak sama dengan. Jadi kita akan letak sama juga macam yang lepas. Y sama dengan, letak sama dengan saja, kita mesti letak ada K.
K, bawah letak X. Okey, jadi mana tinggalnya satu ni tadi? Okey, satu ni hilang kerana satu darabkan dengan K akan dapat K. Itu sebabnya Y sama dengan K per X. Itu sebabnya jadi begini. Yang ini terus jadi yang dekat bawah. Kita dah masuk tinggal lah. Okey, yang ini jadi dekat yang bawah kat sini. Sekejap kalau rakan-rakan kamu yang nak masuk video. Jadi bila kita dah selesaikan ini, kita dapat satu persamaan. Ini samanya persamaan yang kita buat yang dapat tadi. Sekarang kita nak hilangkan nilai K pula. Dapatkan nilai K. Jadi macam mana kita dapatkan yang K tersebut? Jadi dia dah berikan maklumat yang dekat atas tu. X sama dengan 0.25, Y sama dengan 3. Jadi nilai yang ini, X tu masuk dekat sini. Yang Y yang 3 tu masuk dekat sini. Macam itu. Cuba akan gantikan. Y dia sama dengan 3. K. X dia sama dengan 0.25. Okay. K sama dengan 0.2. Ini ada di sini. Okey, jadi kita nak dapatkan nilai K sahaja. Jadi dekat sini operasinya adalah bahagi. Okey. K per 0.25. Jadi sini bahagi, bagi sebelah akan jadi darab. Jadi akan jadi K sama dengan 3 darab 0.25. Okey. Jadi kita akan darabkannya itu. Jadi kita akan dapat 0.75 untuk nilai K tersebut. Jadi, adakah sudah selesai? Okey, selesai untuk dapatkan nilai K dia. Tapi nilai yang ini kita kena masukkan balik dan untuk K tersebut. Okey, jadi kita gantikan Y sama dengan 0.75 bahagikan dengan X kat sini. Itu yang kita dapat. Okey, jadi langkahnya sama. Langkah yang pertama, kita kena tukarkan dulu dalam bentuk ayat. Ayat yang ini tukar kepada bentuk ubahan. Ubahan ni dalam matematik lah kan. Lepas tu, dah dapat yang ini, hilangkan tanda ini, dapat jadikan bentuk persamaan. Okey, dah dapat persamaan, gantikan nilai-nilai untuk dapatkan nilai K. Bila dah dapat nilai K, gantikan balik dalam persamaan asal tadi. Jadi kita dapat persamaan yang ini. Dah dapat yang ini, kita boleh selesaikan soalan-soalan yang seterusnya. Jadi kita lihat pula untuk yang B pula. Jadi yang ini cikgu padam dulu. Padam dulu. Kita lihat pada yang bahagian B pula. Okey, yang B. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Jadi kena pasti dulu pembeli ubah yang ada. Pembeli ubah dia adalah kat sini adalah satu adalah Y, ini adalah X kat sini. Tapi jangan lupa ini adalah punca kuasa 2. Macam lepas ingat kan punca kuasa 2 macam mana? Kuasa 2 tu macam mana? Kalau punca kuasa 2 tu dia mesti ada simbol yang macam ini, punca kuasa 2. Itu maksudnya punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3 macam ini tapi ada atas tu ada 3 kat situ. Itu punca kuasa 3. Okey. Jadi sama macam mana cikgu nak tuliskan yang B ni. Jadi Y berubah secara songsang. Songsang saja letak sini. Kita nak letak dekat bawah. Okey, bawah dia apa? Punca kuasa 2. Jadi letak sini. Punca kuasa 2. X macam ni. Jadi letak atas letak apa? Atas letak 1. Jadi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Dan yang ini, macam tadi, kita nak hilangkan tanda yang ini. Tanda ubahan tu bentuk sama dengan, jadi kita gantikan Y sama dengan, jadi K, bawah dia adalah punca kuasa X. Jadi K, yang satu hilang kerana K darab dengan 1 dapat 1. Kita dapat 1, dapat K. Yang ini. Kita darabkan dengan 1 tadi dapat K macam ini. Okey. Jadi bila dah selesai yang ini, macam tadi juga, kita akan gantikan nilai X dan nilai Y. Okey, nilai X
kat sini dan nilai Y kat sini gantikan dalam sama ni, ganti kat sini, yang ini ganti dekat ni. Jadi bila gantikan dia akan dapat berapa kat sini. Jadi Y di jadi Y nya berapa tadi? Y dia adalah 3. Jadi K kat sini bawah ni punca kuasa 0.25. 0.25. Okay, jadi kita dapatkan nilai K. K sama dengan 3 darab dengan punca kuasa 0.25. Ini terus tekan gunakan kalkulator. Tekan gunakan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 1.5. Jadi macam tadi kita gantikan balik yang nilai K ni dalam persamaan yang ini. Jadi dia akan menjadi Y sama dengan 1.5 bahagi dengan punca kuasa, mana dia X kat sini. Apa tak? Kat bawah sikit. Okay, yang kita dapat yang ini. Okay. Okay, jadi kita selesai untuk contoh 18. Kita lihat untuk contoh ke-20 pula. Okay, setakat ni boleh faham ya semua? Faham. Okay. Kalau tak boleh, beritahu cikgu sama ada nak cakap ataupun boleh tulis kat bahagian chatting sebelah tu Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada contoh yang ke-20. Okay, contoh yang ke-20. Contoh, diberi P berubah secara songsang dengan Q jika P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 7. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Jadi dekat sini kita buat dulu dia punya yang bahagian awal ni, yang ubahannya ini. Jadi macam tadi, kenal pasti dahulu pemberi ubah yang ada. Okey, pemberi ubahnya adalah P kat sini, satu lagi adalah Q. P dan Q kat sini. Jadi cikgu akan tuliskan dia punya bentuk ubahan. P berubah secara songsang. Misal songsang saja letak macam ini dengan Q. Q letak bawah, di atas adalah 1. Dah siap yang ini, kita tak nak simbol ubahan ni. Kita nak hilangkan, nak sama dengan. Jadi P sama dengan K bawah dia Q dekat sini. Okay. Selepas itu dah dapat nilai ini, kita akan gantikan nilai yang diberi tadi. P2 dan juga Q7 dalam persamaan tu. Jadi P sama dengan 2, K letak sini, Q adalah 7 dekat sini. Jadi kita dapatkan nilai K sama dengan ni 2 darabkan dengan 7. Jadi kita dapat 14. Jadi 14 ni K ni gantikan balik dekat yang atas. Jadi kita akan dapat P sama dengan 14 per Q. Bila kita dapat persamaan yang ini, jadi kita boleh selesaikanlah yang soalan yang lagi satu ni. Hitungkan nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Jadi daripada sini tadi, kita dapat yang ini tadi, kita gunakan lagi persamaan dia. Jadi, gantikan nilai P yang kita nak cari itu, dari sini 14, Q dia ada sama dengan 1.6. Jadi tekan kalkulator, jadi kita akan dapat 8.75 untuk nilai P. Itu bagaimana kita nak selesaikan soalan tu. Jadi boleh faham tak contoh 20 ni? Jadi kurang sama macam contoh yang ke 19 tadi, ni lebih kepada penyelesaian masalah. Okey, boleh Okey, kalau itu nanti buat soalan yang dekat sebelah ni, muka surat 10. Muka surat 10, latihankan diri 1.2b. Okey. Okey, buat soalan nombor 3. Ya, kita tengok. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Okey.
Buat soalan nombor 2, soalan nombor 4, soalan nombor 5. Yang ini buat dalam buku latihan. Buku latihan. Okey, ini buat dalam buku latihan. Okey, faham semua ya? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, nanti teruskan buat buku latihan. Yang ni cikgu hentikan rakaman. Pasal lepas ni rakaman ni cikgu akan masukkan dalam grup balik lah. Nanti supaya nanti kamu boleh semak kembali kalau tak faham ataupun rakan-rakan yang tak sempat nak masuk boleh lihat video tersebut.